Sami'un alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini dalam minggu yang terakhir kuliah di Masjid Al-Falah. Walaupun hari ini Selangor masih bercuti, jadi ramailah yang bercuti. Kuliah minggu ni bukan di sini, jadi mana-mana pun cuti sekolah panjang, kemudian cuti peristiwa lagi, memang kena redha lah apa yang ada, kan, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan menggunakan kitab Al-Azkar. Sambungan bacaan di dalam kitab pada muka surat 575. Kitab lama, kitab hijau. Di bawah tajuk larangan memberi gelaran yang tidak disukai. Larangan memberikan gelaran tertentu yang tidak disukai. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-11, sebahagian ayat ke-11 di dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Jangan panggil seseorang itu dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dalam erti kata lain, gelaran yang tidak disukainya. Dan biasanya gelaran buruk ni orang pun tak suka, kan? Yang tak elok ni, fitrah manusia dia memang tak sukalah. So kita jangan bagi gelaran-gelaran yang tidak baik. Nanti kita tengok contoh-contoh. Telah menjadi kesepakatan bagi para ulama bahawa haram hukumnya memberi gelaran kepada seseorang dengan sesuatu gelaran yang tidak disenanginya. Jadi yang kata haram tu ialah gelaran yang tidak disenangi. Gelaran buruk yang tidak disenanginya. Baik gelaran itu secara langsung dialamatkan kepadanya, yakni disandarkan kepadanya, atau kepada ayah bondanya. Dia tak gelar ke dia, tapi mak ayah dia. Dia tempek ke mak ayah dia. Atau kepada yang lain-lain yang tidak disenanginya. Seperti mata kabur, gugur rambut pelipis,
buta pincang, juling mata, campak, luka, pucat pasi. Bahasa pucat lesi lah. Bahasa kita pucat lesi lah. Saya baca apa yang ditulis. Kemudian tuli, bongkok, bisu, lagi apa? Pesek hidung. Pesek ni kemek. Sedar diri lah. Sumbing, ompong. Ompong apa? Rongak. Rompong lah. Kalau Melayu kita rompong lah, rongak lah. Anggota putus, berpenyakit menahun dan lumpuh, tidak mampu berjalan. Baik. Kita kena faham situasi. Gelaran-gelaran yang buruk ini tak boleh diberi atas sebab kebencian seseorang itu. Contoh dia macam tadi itulah, macam-macam gelaran tu. Dan bila dia dengar gelaran tu, dia tak apa suka. Yang tu tak boleh. Tetapi, kita sambung dulu sikit di bawah. Para ulama bersepakat membolehkan menyebut gelaran seperti itu dengan maksud memberitahu kepada orang yang mencarinya, yang tidak dapat dikenali kecuali dengan menyebut sifat itu. Katalah si fulan itu terkenal dengan gelaran tertentu, yang kalau orang cari dia, orang lebih kenal gelaran itu daripada nama dia. Ibu-ibu datang gombak. Lepas tu sesat. Orang tanya, makcik nak pergi mana? Nak pergi cari rumah Ustaz Rahim Nasir. Ustaz Rahim Nasir yang itu-itu tu ke? Itu-itu tu dirahsiakanlah. Maknanya gelaran tu lah. Ustaz Rahim yang bulat-bulat tu ke? Macam tu lah kot kan. Kita sedar diri tak apalah. Nak cari siapa? Nak cari mat. Mat mana? Alamat yang kuat bohong tu. Dia memang kaki kelentong kan. Orang kenal nama dia mat bohong. Gelaran tu pada dia. Tapi kalau orang tanya, kita jangan kata dia ni memang orang panggil dia mat bohong, teruk perangai ni. Itu memburukkan dia kan. Tapi kalau mencari sesuatu, nak cari, dikenali dengan gelaran itu. Macam disebut bongkok tadi kan. Di tempat saya di Gombak, ada seorang pakcik, kawan kepada arwah ayah saya lah, lama berkawan. Nama dia pakcik. Nama dia Abu Bakar, tapi orang panggil dia Pakcik Bakar kan. Tapi sebab badan dia tu bongkok. Tulang belakang dia ni macam sembul sikit kan, dia bongkok. So terkenal lah gelaran tu di kampung, orang panggil dia Pakcik Bakar bongkok. Tapi dia pun tak kisah benda tu. Kan dia dikenali dengan nama tu lah, lebih popular. Dan dia pun tahu orang panggil dia begitu dan dia pun tak marah. So kalau tak marah ni tak ada apa masalah. Kan? Cuma dia last week kot dia meninggal dunia. Baik orang ni, orang kampung kan. Orang masjid, selalu datang masjid. Jadi menggelar dengan buruk ini sekadar gelaran saja, itu tak boleh. Dan pemilik gelaran tu pula tak suka nama-nama macam tu kan. Dia putih, orang panggil dia Makcik Kia Hitam. Dia marah. Tak sesuai pula, dia putih melepak ke putih, tiba-tiba orang panggil dia hitam kan. Tak ada kena-mengena pun. Jangan menggelarkan sesuatu dengan kalimah yang buruk. Lafaz yang buruk. Kecuali kata ulama, nama tu diguna pakai untuk memaklumkan pada orang senang mencarinya. Macam tu.
Baik. Segala dalil yang menunjukkan adanya larangan dan adanya kebolehan sebagaimana yang disebutkan di atas amat banyak sekali dan tidak disebutkan satu persatu. Kerana banyaklah dia punya dalil itu, sebelum ni pun kita dah bincang. Cuma kalau boleh, gelaran-gelaran yang kita nak beri ini biarlah yang baik. Gelaran-gelaran yang elok, yang memberi maksud yang baik, yang boleh dijadikan satu doa bila orang menyebut-nyebutnya. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarkan isterinya, antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dengan panggilan Humairah. Sesuailah. Humairah maknanya wahai isteri yang pipinya kemerah-merahan. Daripada kalimah hamra, merah, Humairah kemerah-merahan. Sesuai Aisyah tu muda, kulit dia pun putih, pipi dia merah-merah. So Rasulullah panggil dia Humairah. Maksud dia, Nabi ajar kita panggil isteri dengan panggilan yang baik. Cuba sang suami ni panggil isteri dia Humairah. Isteri dah 60. Cuba panggil Humairah. Kan, dia kata abang ni macam peli saya je ni. Dia bukan kemerah-merahan ni kan. Dah kedut dah ni bang. Kita panggil yang elok lah, yang isteri suka dengar, kan? Yang dia dengar tu dia seronok, dia suka, tak apa, bismillah kita panggil. Baik, tajuk yang berikutnya, boleh memberi gelaran yang disenangi. Ni yang saya sebut tadi lah kan, kita bagi gelaran yang disenangi. Dibolehkan bahkan disunatkan memberi gelaran kepada seseorang jika gelaran itu disenanginya. Baik, jadi asas bab menggelar-gelar ni senang saja. Asas dia kalau kita gelar dengan gelaran yang dia tak senang, haram, berdosa. Tapi kalau digelar dengan gelaran yang baik, yang dia suka, boleh. Malahan dia kata tadi sunat. Memberi gelaran-gelaran yang baik-baik, yang disenangi. Antara lain contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana nama beliau adalah Abdullah bin Utsman dan gelarannya ialah Atik. Dan dia digelar sebagai Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakrin itu sebenarnya bukan nama dia. Itu gelaran dia. Abu maknanya bapa. Arab sebut Abu Bakrin. Melayu sebut Abu Bakar. Orang putih sebut Ben. Terbakar terus. Dia Abu Bakrin ataupun Abi Bikrun. Itu nama gelaran dia, gelaran. Abi itu atau Abu maksud dia bapa. Bikrun tu atau Bakar itu maksud dia anak dara. Bapa kepada si anak dara. Sebab Abu Bakar ada seorang anak gadis yang cantik namanya Aisyah, yang berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi Arab ni dia suka menggelar. Nama Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Tapi lebih masyhur dengan Abu Bakrin. Lepas tu dapat pula julukan As-Siddiq, yang membenarkan atau yang percaya bulat-bulat tanpa bantahan, itu Abu Bakar.
Dia dapat gelaran tu masa bila? As-Siddiq dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi turun daripada langit pada malam yang berkenaan, kemudian Abu Bakar didatangi oleh Abu Jahal atau Abu Lahab pada masa itu. Yang Abu Lahab ni baru dapat cerita daripada Nabi, yang beliau baru turun daripada langit. Lalu dalam perjalanan pulang tu, Abu Jahal pun terserempak dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, hari ini aku nak bagi tahu kawan kamu Muhammad itu sah gila dia. Lalu kata Abu Bakar, apa hal pagi-pagi merepek tak tentu arah ni? Cuba cerita dulu. Nak tengok siapa yang sebenarnya gila. Lalu kata Abu Jahal, kamu percaya atau tidak? Malam tadi, Muhammad kata dia terbang naik ke langit bagai masuk syurga, melawat neraka, jumpa Tuhan. Naik ke langit, pergi Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, pagi subuh ni baru turun balik. Dan ulama sebut perjalanan Isra' Nabi sebenarnya lebih kurang 2-3 jam saja. Sebab dalam Quran sebut subhanallazi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan. Lailan kata ulama bermaksud sebahagian malam, bukan seluruh malam. Kalau lail, al-lail itu baru sepanjang malam. Kalau lailan, sebahagian malam. So ulama kata Rasulullah terbang tu anggaran lah. Lebih kurang 2-3 pagi terbang, turun balik 4-5 subuh macam tu. Lalu Abu Jahal kata, pagi ni dia dah sampai, kau percaya ke tak? Abu Bakar dengar soalan itu daripada Abu Jahal. Dia tak dengar daripada mulut Nabi lagi. Tapi dengan keikhlasan hati dia, dengan kepercayaan dia kepada baginda Rasul itu, maka Abu Bakar jawab, wahai Abu Jahal, kalaulah berita ini betul daripada Muhammad, jauh lagi beliau pergi, aku tetap percaya. Tapi kalau cerita ni dongeng daripada mulut kamu sendiri, lagi dekat lagi Muhammad pergi, satu sen habuk pun aku tak percaya. Lepas tu Abu Jahal dan naik angin, dia kata kau pun sama gila juga dengan Muhammad. Dia dah tak ada hujah. Daripada situlah dia dapat gelaran As-Siddiq, orang yang membenarkan. Itu gelaran yang baik-baik. Kemudian demikianlah pendapat sahih yang dipegang oleh jumhurul ulama, baik ahli hadis atau biografi dan ahli sejarah serta lain-lain. Memang ada yang mengatakan Atik itu nama Abu Bakar itu sendiri. Ada pandangan lain menyebut. Al-Hafiz Abul Qasim bin As-Sakir dalam kitabnya Al-Ahraf, di antara dua pendapat tersebut, ada pendapat yang benar adalah yang pertama. Para ulama sepakat gelaran Abu Bakar itu ialah gelaran yang baik. Ini tak ada apalah, ini perbahasan ulama pandangan saja. Sama juga macam sahabat Nabi yang lain. Antaranya Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Nama sebenar Abu Ad-Darda itu ialah Muqbiran bin Qais. Muqbiran bin Qais. Itu nama sebenar dia. Tapi dia lebih popular dengan panggilan Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, ahli korporat, orang kaya. Sebab apa dipanggil Abu Darda? Abu itu bapa kan? Ad-Darda itu ialah
nama anak gadis dia. Mukbirah ni ada seorang anak dara yang cantik elok muka dia, namanya Ad-Darda. Jadi Arab pun panggil lah. Mukbirah ni, nak sebut mukbirah ni payah sikit. So dia panggil Abu Darda. Abu Darda, Abu Darda. Itu gelaran yang baik. Ada juga gelaran yang tak elok, tapi sesuai dengan orang dia. Contoh, Omar bin Hisham. Omar bin Hisham ni nama dalam kad pengenalan. Siapa Omar bin Hisham? Abu Jahal. Nama betul dia Omar bin Hisham. Tapi sebab malas datang kuliah, itu dia panggil Abu Jahal. Bapa segala kejahilan, ambil. Semua kejahilan lombok ke dia seorang. Namanya Abu Jahal. Dah. Itu gelaran tak elok. Tapi sesuai untuk dia kan. Jadi, sambung sikit. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Bakrin atiqullahi minan nar. Hebat hadis ini. Nabi bersabda, Abu Bakar itu ialah orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada azab api neraka. Itu yang nama dia Atik. Ain ta ya qaf. Atik. Atik makna dimerdekakan, merdeka, itu atik. Lalu Nabi bersabda, Abu Bakar itu dimerdekakan Allah daripada azab api neraka. Baik, kemudian bawah tu tak ada apalah, itu huraian-huraian ulama. Perkataan Abu, Aba atau Abi samalah, maksud dia semua ayah. Baik, sambung hadis yang di sebelah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajadahu naiman fil masjid wa alaihi turab faqala kum aba turab, kum aba turab. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan Sayyidina Ali sedang tidur di dalam masjid dalam keadaan badannya yang penuh debu. Yalah, masjid dulu-dulu kan mana ada kapet apa semua ni. Pakai pasir gitu, debu aja. Lalu Nabi tengok dalam masjid tu Sayyidina Ali tengah tidur, berdebu-debu lah pakaian dengan badan dia. Maka Nabi SAW bersabda, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Abu Turab tu maksud dia orang yang sedang berdebu. Kalau tengok kawan kita pakai bedak tebal sangat, apa nak panggil kat dia? Abu Turab lah. Ki Abu Turab lah, berdebu pipi dia kan. Abu Turab. Baik, dengan yang demikian berlakulah gelaran itu baginya dengan gelaran yang baik. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, wa kanat ahabba asma'i aliyya ilaihi alayya ilaihi wa in kana la yafrah ay yud'a biha. Dan nama gelaran yang disenangi oleh Sayyidina Ali bagi dirinya ialah Abu Turab. Dan sesungguhnya gelaran itu disenanginya untuk dipanggilkan orang kepadanya. Jadi bila Nabi yang menggelar ni, siapa yang tak suka kan? Sebab Rasulullah dia takkan gelar benda-benda yang bukan-bukan. Bila Nabi letak satu gelaran, sahabat mesti suka. Sebab yang meletakkan gelaran itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling haibat, manusia yang paling agung di atas muka bumi.
Jadi sebab itu tuan-tuan, untung ibu-ibu sekalian, para sahabat mendapat gelaran-gelaran yang sedemikian. Kemudian antaranya lagi Zul Yadain. Namanya ialah Khirbaq. Ia diberi gelaran dengan Zul Yadain kerana pada kedua tangannya ada kelebihan. Zul Yadain. Ada dua perkataan. Satu, Zu. Zal, Waw. Zu itu makna yang empunya. Melayu kata Zu. Macam tu lah. Zu. Kak Zu. Macam tu lah. Bukan Zu negara. Zu. Z-U. Kalau Melayunya spelling dia Z-U. Arab dia Zal, Waw. Gelaran dia Zul Yadain. Ya, Dal, Ya, Nun. Yadain makna dua tangan. Kalau Yadun satu tangan. Yadain maknanya dua tangan. Gelaran sahabat itu ialah Zul Yadain. Orang yang empunya dua tangan. Digelarkan begitu sebab dia ada kelebihan tertentu dengan tangan dia tadi. Cuma dia tak sebutlah apa kelebihan tu. Tapi gelaran itu ialah Zul Yadain. Asal nama dia Khirbaq. Khirbaq ni tak tahulah apa makna dia. Baik, habis yang tu. Kemudian tajuk yang berikutnya. Berbicara dengan orang terhormat. Dengan menggunakan perkataan atau gelaran kunyah. Kunyah ni bahasa Arab. Maksud dia gelaran yang tertentu lah. Yang dinisbahkan mungkin pada darjat dia, keturunan dia dan sebagainya. Perihal bab ini sebenarnya sangat terkenal dan dalilnya tidak usah disebutkan di sini. Kerana ia berlaku untuk segala lapisan orang-orang awam ataupun orang khusus. Ketika berbicara dengan orang yang terhormat atau sederajat dengannya, itulah sebaik-baik menggunakan gelaran kunyah, yakni gelaran yang diawali dengan kata abu, yakni ayah, atau ummi, atau ummu, yakni ibu mereka. Demikian pula jika menulis surat kepada mereka yang meriwayatkan satu riwayat daripada mereka. Misalnya Al-Syekh Al-Imam Abu Fulan, iaitu Polan bin si Polan meriwayatkan hadis kepada kami. Dia lebih seronok guna nama ayah atau nama ibu. Ini dipanggil gelaran yang baik. Contoh. Dia letak nama ayah. Macam Arab suka buat gitu. Ibnu Abbas. Nama dia bukan Abbas. Abbas tu nama ayah dia. Ibnu Abbas maksud dia anak kepada Abbas. Nama dia ialah Abdullah bin Abbas. Tapi sebab kita dah bincang dulu, Arab ni ramai orang nama Abdullah. Jadi dia nak panggil, Ya Abdullah. 10 orang menyahut. Ramai. Kalau Malaysia seorang je dia panggil Pak Lah. Ada lagi insya-Allah. Seorang aja dah Abdullah, orang panggil Pak Lah. Kawan saya geng Kedah. Pak Lah ni biasa belah-belah utara dah dipanggil Pak Lah. Kawan saya geng Kedah pun nama Abdullah juga, orang panggil dia Pak Lah. Jadi Arab ni nama dia Abdullah bin Abbas. So orang panggil dia Ibnu Abbas. Dimuliakan nama ayah dia tu. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Panggil dia Ibnu Mas'ud. Nama dia Abdullah bin Zubair ataupun bin Zubair. Dipanggil orang Ibnu Zubair. Siapa lagi? Abdullah bin Umar. Dipanggil Ibnu Umar. Arab dia memang dia suka kunyah, guna bahasa macam tu. Kan? Dia mengagungkan orang-orang tua dia.
Macam tadi disebut Abu Fulan. Sama. Bapa kepada si Fulan bin si Fulan. Baik, sambung muka surat sebelah. Menurut tata krama. Tata krama ni apa dia? Tak tahulah. Seseorang apabila mengirim surat atau lainnya tidak perlu menyebut gelaran kunyahnya sendiri. Kecuali untuk suatu kepentingan, misalnya orang tidak kenal kecuali disebut gelarannya. Atau kunyahnya lebih dikenali daripada namanya sendiri. Ini tak ada apalah, ini hanya taktikal saja. Technical. Nak letak nama sendiri ke nama kunyah bila tulis surat. Kalau popular, macam saya ada anak lelaki tak? Nama Fakihuddin. Yang perempuan nama Fakihah. Kalau kunyah saya, dia akan bunyi macam ni. Abu Fakihah. Itu saya. Abu tu bapa. Fakihah tu anak perempuan saya. Orang panggil saya Abu Fakihah. Tapi sebab saya tak popularkan gelaran tu, tak adalah orang panggil URN ajalah. Ustaz Rahim Nasir. Kan? Itu kunyah dia yang tak ada dalam kitab sebenarnya. Orang panggil URN gitu je. Baik, An-Nasa'i berkata, apabila kunyah seorang itu lebih dikenali dari namanya sendiri, maka bolehlah ia menyebut gelaran kunyahnya di awal namanya atau di pangkal surat yang ditujukan kepada orang yang sebanding dengan dia. Tetapi jika ditujukan pada orang yang lebih tinggi daripadanya, ia harus menyebut namanya sendiri. Ini protokol sajalah. Kalau surat tu tuju pada orang lebih mulia, lebih tinggi daripada dia, guna nama biasa je. Tapi kalau sama level atau rendah sikit, bolehlah guna nama Abu apa tadi tu kan. Boleh gunalah. Itu teknikal saja. Baik, sambung tajuk berikutnya. Kunyah dengan menyebut nama anak yang tertua. Gelaran yang menggunakan nama anak yang tertua. Nabi SAW digelar orang dengan Abul Qasim atau Abul Qasim atau Abul Qasim. Dua-dua boleh. Abul Qasim pun membawa maksud bapa, Abul Qasim pun bapa juga. Iaitu mengambil nama anak baginda yang tertua yang meninggal ketika masih kecil, iaitu Al-Qasim. Sebab itu dalam sejarah sirah Nabi, kalau kita baca, ada masa-masa Nabi dipanggil orang, Ya Abul Qasim. Wahai bapa kepada Qasim. Arab sebut Qasim. Spelling dia Qaf. Melayu sebut Kasim. Selamat. Yang tak berapa nak selamat sangat kan. Cucuk mata dengan garpu ni. Jadi Abul Qasim itu anak Nabi yang paling tua. Itu digelar Abul Qasim. Habis. Tajuk berikutnya. Ni tajuk ni kita laju sikit lah. Sebab dia tak ada apa sangat. Dia huraian sikit-sikit. Tu tak payahlah tu. Bawah sekali. Gelaran kunyah bagi orang yang tidak mempunyai anak. Dan gelar yang kecil. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Qala ar-rawi ahsibu. Qala Qutimun. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza ja'ahu yaqulu ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair nugharru kana yal'abu bi. Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia dari segi akhlak. Aku ada mempunyai saudara yang dipanggil dengan gelaran Abu Umair.
Dan perawi berkata, kukira ia berkata, saudara kecil yang sudah disapih dari menyusu adalah Nabi SAW datang kepadanya. Wahai Abu Umair, apa yang dibuat oleh burung kecil itu? Iaitulah Nughair. Dulu adikku selalu bermain dengan burung. Jadi Nabi gelarkan adik kepada anak kawan itu. Abu Umair ni ada adik yang selalu suka main dengan burung-burung yang kecil. Lalu Nabi gelarkan dia Abu Nughair. Nughair kecil. Itu gelaran yang Nabi beri kepada sahabat, adik sahabat itu. Cuma saya nak ambil sikit poin yang di atas tadi. Nabi SAW kata Anas bin Malik adalah sebaik-baik manusia dari segi akhlak. Nabi sebaik-baik manusia dari segi akhlak. So apa nak kena buat? Kita sedang berada dalam bulan Rabiul Awal. Sebulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sebenarnya kita dianjurkan untuk mengingati, mengulangi sejarah kehidupan baginda. Sebab Rabiul Awal ialah bulan kelahiran dan kewafatan. Itu kena ingat tu. Jangan cerita maulid saja. Maknanya Nabi lahir dan wafat hari Isnin tahun gajah lahirnya dan Isnin pagi meninggalnya tahun ke-11 Hijrah. Juga Rabiul Awal. Maknanya Rabiul Awal itu adalah sebulan kita memperingati sejarah kehidupan baginda sampailah wafat. Pada saya kalau hari-hari pun buat ceramah maulid pun tak ada masalah. Sebab kita nak cerita sejarah Nabi sepanjang 63 tahun. Cuma poin tadi Anas bin Malik kata Rasulullah manusia yang paling berakhlak. Allah sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqin azim, memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah guna perkataan la'ala, wa innaka la'ala. La'ala ada huruf lam pada perkataan la'ala. Pada kalimah ala ada huruf lam. Bermaksud paling tinggi. Tak ada yang boleh challenge. Tak ada yang boleh lawan kehebatan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu nak tengok kehebatan akhlak Nabi, boleh buka baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Syama'il Muhammadiyah. Maksud dia kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak tebal juga kitab tu. Tapi dia cerita semua tentang akhlak Nabi. Tentang perangai Nabi. Tingkah laku Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi. Kehidupan Nabi. Pergaulan Nabi. Semuanya komplit. Yang paling terbaik. Sebab itu seminggu ni saya ceramah modul Rasul. Memang saya hanya menekankan persoalan akhlak Rasul. Sebab hari ini manusia sudah mula runtuh akhlak. Kan? Keruntuhan akhlak ni berlaku di semua tempat. Semua kategori manusia. Yang budak sekolah, cara budak sekolah.
Yang universiti cara budak universiti. Yang dah tua cara orang tua. Pemimpin cara akhlak pemimpin. Kawan-kawan cara akhlak kawan-kawan. Yang jiran cara jiran. Semua ada masalah tentang pembinaan syahsiah yang terbaik. Sebab itu role model dalam hidup kita yang paling hebat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain. Kita nak jadi peniaga yang hebat, ambillah Rasul jadi idolanya. Kita nak jadi ketua keluarga yang baik, Rasul itu contoh. Kita nak jadi ahli ibadah yang hebat, Nabi lah contoh terbaik. Kita nak jadi sahabat yang paling baik kepada sahabatnya, Nabi adalah contohnya. Nak jadi jiran yang terbaik kepada jiran sebelah rumah, Nabi juga role modelnya. Sebenarnya semua perlakuan baik ada pada Nabi. Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebut, bila ada sahabat yang tanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sama macam Al-Quran. Al-Quran ni ulama kata benda baik saja dalam Quran tu. Nabi itu baik orang ni. Sebab itu tuan-tuan, kita beruntung kerana kita mendapat kedudukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peluang-peluang baik seperti ini jangan kita lepaskan. Peluang-peluang baik yang terhidang ini jangan kita buat lebih kurang. Untungnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicemburui oleh nabi-nabi yang lain. Antaranya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam cukup cemburu dengan umat Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam kata untungnya menjadi umat Muhammad. Aku ni, kata Nabi Adam, sekali je tersilap buat, terlanggar arahan Allah, terus aku dikeluarkan daripada syurga. Sekali aku tersilap melanggar arahan Allah, aku dihukum, kata Nabi Adam, keluar daripada syurga. Tetapi untung umat Muhammad hari-hari buat silap. Hari-hari buat dosa. Dosa kering, dosa basah, dosa suam, semua ada. Dosa seorang berkelompok, berjemaah, semua ada tak? Dosa terang, tersembunyi, semua buat. Hari-hari buat dosa, kata Nabi Adam. Tiba-tiba sekali saja dia bertaubat, Allah masukkan dia dalam syurga. Yang aku ni duduk dalam syurga. Sekali silap buat, keluar daripada syurga. Umat Muhammad hari-hari buat dosa. Sekali dia taubat, Allah masukkan dia dalam syurga. Sebab itu tolong tengok kelebihan kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita ni umat terakhir yang duduk atas muka bumi dan menjadi umat pertama yang dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, dan umat pertama yang merasmikan syurga. Ini kelebihan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tolong saya berpesan pada diri saya. Pesanan yang sama saya ulang-ulang seminggu ni. Tolong kita tengok, muhasabah balik, semak balik, tengok balik sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembang saja tapi buktinya tidak ada. Saya sekolah menengah agama Kuala Kubu Baru. Tahun 91, bukan, 92, 93.
Saya tingkatan 6 bawah, 6 atas masa tu. Pengetua kami masa tu, Al-Fadil, Tuan Guru, Datuk, sekarang Datuk lah, Datuk Seri kot, Haji Muhammad Tamiz bin Haji Abdul Wahid. Yang sekarang ini menjadi mufti Kerajaan Negeri Selangor. Dulu saya punya pengetua di sekolah agama Kuala Kubu Baru. Sekolah Jais kan masa tu. Jadi masa dia mengajar dulu, dia mengajar usul fiqh. Banyak yang diajar, satu yang melekat dalam kepala saya. Punya banyak, satu je. Dah anak murid nakal masa tu kan. Dapat satu pun jadilah, daripada tak dapat langsung lah. Yang lain tu kena tengok kitab baru faham balik tak ingat. Yang satu ni melekat terus dalam kepala. Apa dia sebut? Satu kaedah usul yang berbunyi, la tatakallam illa wa ma'akad dalil. La tatakallam maksud dia jangan kamu bercakap illa melainkan wa ma'akad dalil melainkan kamu ada bukti. Jangan cakap kalau tak ada bukti. Itu maksudnya. Bila orang kata saya sayang ke Nabi Ustaz. Okey, apa bukti ni? Jangan cakap aja saya sayang ke Nabi, saya sayang ke Nabi. Selawat pun tidak, modal Rasul pun tidak, kuliah pun tak, ikut sunnah pun tidak, hidup tunggal langgang, tiba-tiba declare saya sayang Nabi. #love Rasul. Banyaklah kau punya hashtag. Kuliah pun tak datang. Dah, selawat pun tak pernah semua hidup. Jadi jangan sembang. Saya sayang Nabi Ustaz. Bagus. Mana bukti? Bukti dia rajin-rajin selawat. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Selawat ni kita kena kuat tau. Sebab selawat ni salah satu jalan. Nak kata shortcut tu taklah juga. Tapi salah satu jalan untuk kita duduk dekat dengan Nabi dalam syurga besok. Dan juga di padang mahsyar. Kita buka balik satu hadis yang panjang. Dalam kitab Mastika Hadis, jilid yang pertama, bahagian iman. Di bawah tajuk hari akhirat. Bila manusia berhimpun di padang mahsyar, semua dah tak tahu apa nak buat. Menunggu beribu tahun untuk dibicarakan. Lambat sangat nak mula bicara. Carilah Nabi-Nabi nak minta tolong. Jumpa Nabi Adam tak boleh tolong. Passing ke Nabi Nuh tak boleh tolong. Passing ke Nabi Musa pun tak boleh tolong. Passing ke Nabi Isa pun tak boleh tolong. Akhirnya Nabi Isa kata pergilah cari Nabi Muhammad. Dia boleh tolong. Tiba-tiba kita yang rajin selawat ni dekat dengan Nabi besok. Tak keberuntung namanya. Tiba-tiba masuk dalam syurga besok, rumah kita sebelah dengan rumah Nabi. Tak keberuntungnya kita. Sebab Nabi bersabda, orang yang paling hampir dengan aku pada hari akhirat besok, yang paling banyak berselawat kepada. Tak kira lah tuan-tuan, ibu-ibu nak selawat jenis apa pun, yang penting selawat. Selawat biasa ke, selawat Ibrahimiyah ke, selawat Tafrijiyah ke, selawat apa sekalipun, yang penting selawat. Apatah lagi dalam Rabiul Awal ini, apatah lagi pada hari Jumaat. Ini semua ruang-ruang yang terbaik untuk kita buktikan kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita jadi orang Islam ni, biar orang Islam yang luar biasa. Jangan jadi orang Islam yang Muslim yang biasa-biasa. Kena jadi Muslim yang luar biasa. Dia kan tak sama kan? Biasa dengan luar biasa kan tak sama. Habis kuliah ni, tuan-tuan ibu-ibu balik ke singgah kedai makan nasi.
Makannya berapa? Sepinggan saja. Itu biasa. Tapi kalau luar biasa, kita tibai sekali lagi 6 pinggan. Itu baru namanya luar biasa merangkap hantu kayu. Kan kuat benar terkedarah sampai 6 pinggan. Barulah luar biasa. Kau sekadar sepinggan, semua orang sepinggan. Nah, itu kalau cerita bab makan. Sekarang ni kita nak cerita bab menjadi Muslim yang luar biasa. Kalau biasa ibu-ibu, tuan-tuan sedekah dalam fail tadi RM1, itu biasa. So nak jadi luar biasa kena letak berapa ringgit? Lain daripada RM1 lah. Kalau macam tu 20 sen lah Ustaz. Itu kalah tak hidup masin lagi tak. Kedekut bakhil gila nama dia 20 sen. Mestilah lebih pada RM1 barulah jadi luar biasa. Letak RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke, RM100. Barulah luar biasa. Orang semayang sunat 2 rakaat. Kita berakaat-rakaat. Barulah luar biasa. Jadi sebab itu, cuba kita renung balik, aku ni mukmin yang biasa-biasa ke luar biasa. Macam tu kan. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, benda ni kita kena tengok baliklah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan akhlak yang paling terbaik kepada kita semua. Baik, kita habiskan sikit lagi 2 hadis. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sawahibi lahunna kuna. Qala faktuni bibnika Abdullah. Qala rawi yakni Abdullah ibn Zubair wa huwa ibn ukhtiha Asma binti Abi Bakr wa kanat Aisyah ummu Abdullah. Aisyah tanya ke Nabi, wahai Rasulullah, tiap-tiap teman perempuanku mempunyai gelaran kunyahnya sendiri. Aisyah kata, wahai Rasulullah, kawan-kawan aku yang perempuan ni semua ada kunyah dia, gelaran-gelaran dia. Lalu Nabi bersabda, bergelarlah engkau dengan nama anakmu Abdullah. Aisyah tanya ke Nabi gelaran. Apa kunyah yang dia nak? Lalu Nabi kata, bergelarlah engkau dengan nama anakmu Abdullah. Yakni yang dimaksudkan itu ialah Abdullah bin Zubair, iaitu anak saudaranya. Aisyah ada anak saudara nama Abdullah bin Zubair, anak kepada Zubair. Yang saya sebut tadi gelarannya Ibnu Zubair. Namanya Abdullah bin Zubair, iaitu anak kepada Asma binti Abu Bakar. Asma tu kakak Aisyah. Aisyah tu adik. Asma binti Abu Bakar tu kakak dia. Sebab Aisyah binti Abu Bakar. Yang kahwin dengan Rasulullah ialah Aisyah. Asma kahwin dengan Zubair. Dan Asma ni yang hantar makanan naik ke gua. Yang hantar makanan naik ke gua Sur ketika hijrah kan. Dihantar ke Nabi dengan ayahnya Abu Bakar. Asma kahwin dengan Zubair, dapat anak lelaki nama Abdullah. Abdullah tu kira anak Asma. Abdullah tu juga kira anak buah Aisyah. Boleh faham? Dia macam berpusing-pusing tapi tak pening pun sebenarnya. Okey je. Baik. Dengan demikian Aisyah digelar Ummu Abdullah, ibu saudara kepada Abdullah.
Itu gelaran Aisyah. Dan keterangan hadis di atas adalah hadis yang sahih dan terkenal. Adapun gelaran hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Aisyah berkata, asqattu minan nabi sallallahu alaihi wasallam saqtan fasammahu Abdullah wa kunnani bi ummi Abdullah. Aku keguguran anak, yakni melahirkan anak yang belum cukup bulan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi isterinya ramai. Dalam ramai-ramai isteri Nabi yang keluar anak 2 saja. Pertama Khadijah. Dan yang kedua Mariyatul Qibtiyah. Khadijah ni yang semua orang kenal lah. Isteri Nabi yang paling tua. Yang mula-mula Nabi nikah. Lepas tu dapat anak 5. Anak Nabi ada apa 5 kan? 7. 6 daripada Khadijah. 1 daripada Mariyatul Qibtiyah. Tak silap saya namanya Ibrahim. Anak Nabi yang meninggal ketika kecil. Yang lahir daripada perut Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ni orang Mesir. Hadiah Raja Mesir kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menikah dengan Mariyatul Qibtiyah. Adapun yang lain daripada itu tak ada zuriat. Termasuk Aisyah yang kita baca kejap ni keguguran. Kan? Mana tak ada jugalah dia gugur. Maka anak tersebut diberi nama Abdullah. Maka gelaran yang diberi Nabi kepadaku ialah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Walaupun ada pandangan situ, hadis ini hadis yang dhaif. Keguguran tu maknanya dhaif, tapi ada riwayatnya. Dan banyak pula antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bergelar kunyah padahal mereka belum mempunyai anak. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Abu Hamzah dan lain-lain. Demikian pula kebanyakan dari para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya bergelar kunyah sebelum mempunyai anak. Itu tidak makruh hukumnya. Malahan baik, tetapi dengan syarat yang tersebutkan di atas. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kesimpulan. Kita berhenti takat tu lah. Kesimpulan daripada apa yang kita nak bincangkan tadi. Yang pertama, haram memberikan gelaran yang buruk yang tidak disenangi oleh pemilik gelaran itu. Kecuali kita menyebutkan sesuatu gelaran bagi memudahkan orang mencarinya. Macam tadilah, nak pergi rumah siapa? Pakcik bakar bongkok. Contoh dia gitu. Nak pergi rumah siapa? Makcik Kiah hitam. Sebab gelaran dia macam tu lah. Terkenal. Kita sebut Cik Kiah kan tak tahu mana satu Kiah. Sebut Kiah hitam, bila tu makna kenal. Minta maaf Pakcik Kiah, pinjam nama sekejap. Ada minta maaf, pinjam. Tapi bukan gelaran tu kan. Kita panggil Pakcik Kiah comel lah. Sedap sikit. Baik, yang kedua, boleh bagi gelaran yang baik-baik. Yang disenangi. Contoh yang kita dah sebut tadilah. Kan? Yang elok-elok, nama yang baik, pipi yang kemerah-merahan. Kan? Kulit yang gebu ke, contoh dia gitulah. Carilah sendiri. Saya pun pening nak fikir gelaran tu. Kan? Yang ketiga, bersempena Rabiul Awal. Ayuh kita tanamkan kecintaan
diri kita, ahli keluarga kita, anak cucu kita, supaya betul-betul menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling berjasa di atas muka bumi. Kan? Balik sekarang kita rehat-rehat lepas zuhur, baring tu cuba fikir balik, ya Allah, dahsyatnya Rasulullah berjuang semata-mata nak bagi Islam pada kita. Semata-mata nak bawa Islam tu ke seluruh dunia. Nabi kena maki hamun tiap-tiap hari. Nabi hampir dibunuh dalam peristiwa hijrah. Nabi dihalau sampai sembunyi tidur dalam gua. Nabi menyusahkan dirinya untuk umatnya. Tetapi apa peranan kita nak balas balik jasa yang ditinggalkan oleh baginda kepada kita? Banyakkan istighfar atas kelemahan diri, gagal mencintai Nabi dengan sebaik-baik mungkin, gagal menghidupkan sunnah Nabi di dalam rumah tangga kita. Mana sunnah yang boleh kita buat, bismillah kita buat. Mana yang tak mampu, kita istighfar, kita tak mampu buat. Yang boleh kita buat, minta doa, bismillah tawakal, Allah akan tolong kita. Dan yang keempat, muslimin muslimat sekalian, yang terakhir, carilah ilmu di mana saja kita berada. Belajarlah agama. Jangan jemu walaupun usia kita dah meningkat. Yang kita tengok 2 hari lepas, kemalangan maut di Cukai Terengganu. Kan? Satu MPV, dalam tu ada 10 ahli keluarga. Tengah bawa laju, tayar depan meletup. Pancit. Terbabas, hilang kawalan, langgar di faida, berterabur, sebahagian melayang keluar tingkap. Meninggal berapa? 3 ke 5? 6 meninggal. 6 orang meninggal, tinggal 4 pun dah kritikal kan dalam hospital. Dan saya difahamkan ada seorang nenek dalam tu. Nenek kepada cucu-cucu yang ada. Umur dia 63 tahun. Tapi macam ibu-ibu, saya difahamkan dia jenis kaki kuliah. Yang meninggal tu ada seorang nenek 63 tahun kaki kuliah. Sebab ada saya terbaca dalam Facebook, ada satu orang friend tu dia upload cerita tu, dia kata yang meninggal tu rupanya baru saya perasan satu nenek yang selalu datang kuliah bawa cucu dia meninggal. Jadi kita ambil semangat dia meninggal sampai usia tua dalam menuntut ilmu. Itu yang terbaik. Kan? Jadi kita doalah untuk almarhum semua itu. Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Ialah benda nak jadi kan, tayar meletup ni kita tak tahu, bawa perlahan pun meletup, bawa laju pun dia boleh meletup. Di sampai masa dia meletup dah. Sebab itu kita jangan lupa bismillah tawakal, baca doa. Kalau jadi apa pun insya-Allah dalam keadaan yang terbaik pada sisi Allah. Mudah-mudahan roh mereka semua diampunkan Allah dan diberikan tempat yang terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, sokongan muslimin dan muslimat sekalian. Mengambil kesempatan kuliah yang terakhir saya pada tahun 2016 ini, saya mohon ribuan kemaafan di atas sebarang kelemahan-kelemahan sepanjang mengendalikan kuliah sepanjang tahun 2016. Dan saya mengucapkan juga jutaan terima kasih pada muslimin muslimat yang sentiasa memberikan sokongan kepada kuliah-kuliah kita di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan diganjari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa tahun depan Januari 2017. Dan seperti biasa sebelum